wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus warta-wartanya, usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Kami guru Malaysia, berikrar dan berjanji, mendidik dan membimbing putra-putri negara kita. Pada seri paduka, kami tumpahkan setia, rukun negara kita, panduan hidup kami semua. Di bidang pembangunan kami tetap bersama, membantu, membina negara yang tercinta. Amanah yang diberi kami tak persiakan. Apa yang kami janji tunai tetap kami tunaikan. Di bidang pembangunan kami tetap bersama, membantu, membina negara yang tercinta. Amanah yang diberi kami tak persiakan. Apa yang kami janji tunai tetap kami tunaikan. Tunai tetap kami tunaikan. Tunai tetap kami tunaikan. Nampak? Lain macam. Saya hari ini tengah penuh semangat hadir pada ni untuk wanita hari ini untuk menyampaikan rasa kasih dan sayang kami di WHI kepada semua guru-guru di Malaysia. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru untuk semua warga pendidik, baik daripada zaman kita kan, anak-anak kita dan sebagainya. Hari ini kita nak meraihkan mereka, tapi kalau melihat persembahan choir tadi tu, yang mana dipimpin oleh Cikgu Ong Zen Kai, dia mengimbas kembali zaman saya sekolah-sekolah dulu sebenarnya. Benar. Mereka adalah kumpulan guru daripada Jabatan Pendidikan Negeri Selangor dan mengimbas kembali juga Fatin, saya ada anak kepada pendidik, mak ayah saya adalah guru dan itu adalah antara lagu yang setiap tahun, setiap kali bersama dengan mereka saya akan dengar sehingga sehari ini pun saya hafal, saya menyanyi bersama tadi, saya masih mengingati. Tetapi merangkumkan juga bahawa Selamat Hari Guru ini guru adalah warga pendidik, bukan saja guru-guru sekolah tetapi ustaz, ustazah, pensyarah, cikgu tuition dan sebagainya, asalkan mereka adalah warga yang mendidik kita, memberi ilmu. Inilah yang kami raikan pada hari ini. Betul. Kalau bercakap mengenai guru ini, bukan senang. Sebab apa? Dari segi cabarannya, kesabarannya kan. Kalau kita ibu bapa, kita tahu kita hantar anak pergi sekolah dan kita serahkan kepada guru. Benar. Dan sebenarnya tanggungjawab tu sebenarnya berat, bukan mudah untuk seorang guru. Untuk satu kelas, satu guru mungkin 30 murid kan Farin, kita satu orang, seorang anak aja kan. Tapi sebenarnya hari inilah kita nak tahu lebih banyak lagi berkenaan dengan bagaimana sebenarnya di sebalik cerita seorang guru ni. Kadang-kadang mak ayah ni senang aja segala tugas di sekolah, tetapi cuba jadi seorang guru dulu baru anda tahu bagaimana besarnya tanggungjawab, keikhlasan dan kasih sayang mereka. Betul. Dan hari ini kita nak bawakan berkenaan dengan guru inspirasi. Baik, dan sekiranya anda ada sebarang pendapat ataupun ucapan kepada para guru-guru di mana-mana saja dan juga pengalaman anda zaman sekolah, mungkin masa kini sekalipun, jika anda seorang guru sekalipun, kongsikan bersama kami di Facebook dan juga Instagram WHI TV3. Ya, jadi terus bersama kami Guru Inspirasi. Selepas ini kita berehat seketika. Selamat Hari Guru kepada semua guru yang di SKSU kerana telah mendidik kami. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Guru kepada guru-guru di Malaysia dan terutamanya guru-guru yang pernah mengajar saya daripada tadika sehingga ke universiti. Selamat Hari Guru diucapkan kepada semua guru-guru di Malaysia. Jasa anda semua akan dikenang sehingga akhir hayat saya. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Guru kepada guru-guru di seluruh Malaysia. Hai, Assalamualaikum. Selamat Hari Guru kepada semua guru-guru di Malaysia.
yang mengenali diri ini. Hai Guru. Assalamualaikum. Sekolah Menengah Kebangsaan Mahmud Raub, Sekolah Menengah Tengku Kuding Raub. Selamat Hari Guru. Saya ucapkan kepada cikgu-cikgu yang saya ingat lagi, Cikgu Mutasi, Cikgu Helmi, Cikgu Syria. Terima kasih banyak-banyak kerana mengajar saya dulu erti seorang pelajar. Walaupun saya banyak buat jahat kat sekolah tu, saya nak ucapkan selamat Hari Guru supaya cikgu-cikgu yang ada di seluruh Malaysia mengajarlah anak-anak murid menjadi pandai. Pandai sangat-sangat. Selamat Hari Guru. Wanita hari ini. Baiklah, kembali di Wanita Hari Ini dan di sini kami juga ingin berkongsi. Inilah suasana di Pekarangan Sri Pentas. Hari ini cukup meriah, masih lagi dalam mood Aidilfitri. Dan hari ini kita bersama di dalam program sambutan Hari Raya Aidilfitri Sesama Mara Ais Selangor bersama Media Prima. Dan kini bersama dengan saya lah tetamu istimewa dari Ais Selangor, iaitu Cik Elina Basri, Ketua Komunikasi Korporat. Baik Cik Elina, boleh kongsikan bersama dengan kami penonton-penonton wanita ini apakah program yang kita sedang adakan bersama Ais Selangor pada hari ini? Boleh. Pada hari ini sempena perayaan Hari Raya Aidilfitri, kami menganjurkan sambutan bersama 60 orang anak-anak yatim dan ibu tunggal dari 3 rumah kebajikan di Selangor. Iaitu Pertubuhan Kebajikan Anak-anak Yatim Umi Selangor, Pusat Jagaan Kanak Yatim Rukaya serta Persatuan Rumah Kebajikan Anak-anak Yatim dan Ibu Tunggal Hajah Kamaria. Sambutan Aidilfitri ini memang sebahagianlah daripada program tanggungjawab sosial korporat kami Sesama Mara yang bermatlamat untuk membantu golongan yang memerlukan di Selangor, KL dan Putrajaya serta mengeratkan lagi hubungan kami dengan lapisan masyarakat Akaumbi. Kita juga melihat ada sumbangan kepada anak-anak ini pada hari ini. Ya, kami ada memberi sedikit sumbangan wang dan juga keperluan asas kepada rumah-rumah kebajikan ini untuk sedikit sebanyak membantu mereka dalam kehidupan seharian mereka. Baik, kalau kita lihat mungkin boleh kongsikan juga apakah yang ingin dicapai melalui program Sesama Mara ini? Okey, kalau nak tahu program Sesama Mara ini kita telah mulakan tahun 2020 dengan Box of Hope, inisiatif Box of Hope untuk membantu komuniti Akar Umbi khususnya golongan B40. Melalui Box of Hope kami telah menyalurkan makanan asas kepada yang terjejas pendapatan yang disebabkan oleh pandemik COVID-19. Box of Hope masih lagi diteruskan sehingga hari ini. Jadi kita boleh membantu lebih ramai komuniti dan turut mengajak masyarakat lain untuk bersama menyalurkan bantuan. Setakat April ni kita telah menyalurkan 3,500 Box of Hope dan kami harap boleh memperkembangkan lagi program Sesama Mara dengan lebih banyak inisiatif. Baik, selain daripada juga mungkin boleh kongsikan apa bantuan yang telah Ais Selangor kembangkan lagi selain daripada Box of Hope tadi tu? Okey, pada bulan Ramadan lepas kami telah mengagihkan bantuan barangan makanan asas kepada rumah-rumah kebajikan terpilih. Barangan asas ni macam telur, beras, minyak, gula, tepung dan keperluan rumah lah. Pada masa yang sama kami juga bekerjasama dengan Hospital Pakar KPJ Damansara untuk menjalankan saringan kesihatan asas percuma kepada rumah kebajikan terpilih ni. Dan kami akan meneruskan kerjasama pada tahun ni. Kami turut cek paip dalaman rumah-rumah tersebut dan membaiki jika perlu dan harapan kami nak membawa kegembiraan, membawa keceriaan untuk sempena Aidilfitri inilah. Pastinya mereka sangat menghargai dan juga gembira. Okey, bagaimana pula bagi orang ramai di luar sana ingin mengetahui tentang Box of Hope dan ingin bersama-sama membantu? Mungkin ada sebarang cara untuk menyalurkan bantuan? Memang kita mengajak semua orang membantu melalui inisiatif Box of Hope ini dan mereka boleh pergi menyumbang secara dalam talian di www.aiselangor.com/boxofhope. Mereka juga boleh menderma wang terus ke akaun bank kami. Boleh tengok laman web Ais Selangor untuk dapatkan nombor akaun. Orang ramai juga boleh menyumbang dalam bentuk pemberian fizikal barangan asas di 5 lokasi Village Grocer. Jadi barang-barang keperluan ni yang kita dapat ni kita akan agihkan melalui Yayasan Food Bank di Selangor, KL dan Putrajaya kepada orang yang memerlukan. Baik, cukup menarik. Baik, selain daripada Box of Hope, apa lagi inisiatif lain di bawah Sesama Mara ini? Jadi ada banyak inisiatif lain yang kita nak buat tahun ni. Antaranya kami pada tahun lepas
kami menyumbang 100 peranti kepada anak-anak komuniti B40 di PPR sekeliling Selangor dan KL. Dan tahun ini kita kembangkan program untuk menyediakan aplikasi mudah alih untuk membantu pembelajaran anak-anak komuniti B40 yang bakal menghadapi SPM. Serta dalam syarikat kami ada program sukarela di kalangan warga kerja juga untuk turut menyebar impak positif kepada komuniti. Baik, satu informasi yang cukup menarik yang mungkin anda juga boleh turut serta bersama, dan selain daripada itu juga kita lihat sebenarnya suasana di sini cukup meriah. Mungkin Cik Ena juga boleh berkongsikanlah aktiviti-aktiviti yang kita adakan pada pagi ini di Pekarangan Seri Pentas bersama dengan Ais Selangor. Boleh Farid. Selain daripada juara spesial untuk anak-anak dan Rumah Kebajikan hari ini, kita ada jemput artis terkenal seperti Naim Daniel dan Sisi Iman untuk membuat persembahan istimewa. Kami juga ada penampilan istimewa Bobo Boy. Tadi saya nampak tadi. Ada Bobo Boy ni. Untuk menceriakan lagi tetamu kita. Ada juga booth yang mempromosi inisiatif Ais Selangor iaitu e-bill. Hari pun dulu ada promosikan. Ya, betul. Dan pemuliharaan air. And last kali ada bubble tea. Untuk penggemar bubble tea, kita ada Cha Time yang berbesar hati untuk menaja bubble tea. Untuk anak-anak dan juga hospital pakar KPJ untuk ceklah saringan kesihatan asas percuma. Wah, satu package aktiviti yang cukup menarik pada tengah hari ini bersama kita di Seri Pentas. Dan mungkin kita juga ingin mendengarlah pesanan akhir daripada Cik Elina sendiri, mewakili diri anda dan juga mungkin Ais Selangor kepada penonton-penonton wanita hari ini. Jadi boleh, program Sesama Mara Ais Selangor ini memang program yang sangat bermakna dan dekat di hati kami. Dengan komitmen berterusan, kami amat berharap dapat membantu seramai mungkin golongan B40 di sekitar KL, Selangor, Putrajaya. Juga hari ini Hari Guru ya. Untuk guru-guru di luar sana, selamat Hari Guru. Baik, sekali lagi kita ingin mengucapkan terima kasih kepada Cik Elina Basri, mewakili Ais Selangor bersama kita pada hari ini. Selamat Hari Raya. Terima kasih bersama kita pada hari ini. Dan sebelum kita teruskan lagi dengan meraihkan guru-guru kita, berkata kita saksikan terlebih dahulu kompilasi TikTok ini. Baik, saya Dr. Haji Tengku Asmadi ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan Hari Guru kepada semua guru-guru yang ada di luar sana, sebab tanpa guru maka tidak adalah mereka yang berjaya dalam kehidupan ini. Selamat Hari Guru diucapkan kepada seluruh guru-guru di Malaysia, terutama guru dari Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Menengah Kebangsaan St. Michael Ipoh. Selamat Hari Guru untuk cikgu yang saya sayang. Selamat Hari Guru untuk cikgu saya dekat Sekolah Menengah Teknik Tanjung Puteri Johor Bahru. Yang saya tak boleh lupa cikgu disiplin lah. Sebab dia lah saya jadi manusia sekarang. Selamat Hari Guru cikgu. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada guru-guru dan juga guru-guru yang telah bersara, yang mana saya telah meninggalkan alam persekolahan selama 41 tahun, dan saya masih mengingat lagi semua guru-guru yang telah mengajar saya sehingga saya berjaya setakat ini. Selamat Hari Guru, sayang kita. Selamat Hari Guru kepada semua guru-guru kat Malaysia ni. Terima kasih kerana mengajar saya. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru di Malaysia ini. Selamat Hari Guru untuk seluruh guru-guru di Malaysia. Saya pun nak ambil kesempatan jugalah untuk mengucapkan selamat Hari Guru kepada guru daripada saya tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, zaman universiti dan juga guru-guru waktu saya bekerja ni. Ada juga guru. Dan hari ini kita nak bawakan dua orang wakil pendidik kita di studio. Kita nak perkenalkan mereka. Mereka ni sangat-sangat istimewa. Kita nak memperkenalkan di sana Puan Cikgu Siti Asiah Alang Aceh selaku guru kanan mata pelajaran teknik Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam. Cikgu Asiah, hari ini kita Cikgu Asiah lah. Okey, sihat Cikgu? Alhamdulillah sihat. Selamat Hari Guru. Terima kasih. Okey, dan kita juga bersama dengan Cikgu Kalai Shelvi, anak perempuan Jaya Mohan selaku guru di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Jalan Thatcher Titi Wangsa. Ya. Betul Cikgu? Betul. Okey, baik. Dan
saya? Cikgu. Cikgu Fahrin. Apa Ya, khabar Cikgu masa Fahrin? saya kembali ke dalam studio itulah, bersama dengan lagu Cikgu dia masuk Fatin dalam. pada hari ini. Baik. Okey. Baik, dalam gelak ketawa kita ini lagi ingin terus raikan pada hari ini para guru kita dan kita cukup bertuah hari ini kita ada dua orang guru atau cikgu yang cukup istimewa kerana kedua-duanya mempunyai bidang masing-masing, pemulihan dan juga guru khas. Jadi di sini mungkin kita boleh lebih mendekatkan lagi tentang bidang perguruan ini kepada masyarakat. Mungkin kita boleh mulakan dengan Cikgu Asia sendiri. Mungkin kita nak mereka tahu tentang apakah mungkin ada perbezaannya pemulihan dan juga khas terlebih dahulu. Ini ada dua orang guru dalam bidang yang berbeza. Mungkin kita fahamkan mereka terlebih dahulu tentang itu. Cikgu Asia. Okey, saya adalah guru pendidikan khas, mengajar di Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam. Murid-murid di kalangan pelajar-pelajar di sekolah adalah dari kategori ketidakupayaan pendengaran dan juga ketidakupayaan pembelajaran. Maksudnya sekolah menengah lah. Kalau Cikgu Kalai, bahagian pemulihan. Okey, bahagian pemulihan dan sekolah menengah. Sekolah rendah. Okey, itu daripada pendidikan khas. Bagi pemulihan pula bagaimana? Mungkin Cikgu Kalai nak perjelaskan, perhalusikan. Dan juga mungkin kategori anak-anak ini juga berbeza. Ya, memang okey, berbeza. silakan. Okey, saya memperkenalkan diri saya dulu. Saya Puan Kalai, anak perempuan Jaya Mohan, mengajar di SJKT Jalan Fletcher, Kuala Lumpur. Okey, kalau kita lihat apa itu pemulihan? Pemulihan ialah murid-murid yang tidak menguasai 3M, membaca, menulis dan mengira. Mereka adalah murid arus perdana, cuma mereka lemah sahaja. Jadi bimbingan daripada guru pemulihan akan membawa mereka ke arus perdana semula. Tapi ada juga murid pemulihan yang memang tidak dapat menguasai, kita akan keluarkan surat untuk rujukan doktor untuk dihantar ke PPKI, pendidikan khas. Jadi peranan kedua-dua pendidik kita ni Fahrin kan sebenarnya untuk mengelakkan daripada dalam kalangan masyarakat kita tercicir dan sebagainya. Kita perlu tahulah di mana kategori anak-anak kita tu. Mungkin Cikgu Asia nak kongsikan juga kalau Hari Guru ni kan kita tahu guru ni ada macam-macam karakternya. Tapi berbeza dengan Cikgu Asia yang mungkin cabarannya luar biasa. Mendidik di sekolah mungkin pendidikan khas. Apa agaknya cabarannya? Okey, untuk saya di sekolah pendidikan khas, sebenarnya masa mula-mula masuk mengajar di Sekolah Menengah Pendidikan Vocational Shah Alam ni, cabaran utama sebenarnya adalah komunikasi. Sebab ketika itu semua murid adalah dari kategori ketidakupayaan pendengaran. Jadi saya kena menguasai bahasa isyarat. Sebab itu adalah komunikasi utama. Jadi sebelum mengajar tu perlu buat latihan, perlu ulang kaji, perlu bertanya dengan rakan-rakan guru yang lain bagaimana contohnya saya nak mengajar hari ini melukis. Jadi saya terpaksa tanya term-term yang sesuai untuk saya mengajarlah, kertas, pensel yang asas lah. Jadi di situlah cabaran utama untuk guru yang mengajar murid ketidakupayaan pendengaran untuk menguasai bahasa isyarat. Okey, dan kategori khas ini Cikgu Asia sendiri, kalau kita mungkin pendengaran kita faham, mungkin penglihatan dan mungkin ada kategori-kategori lain seperti macam mereka kata ada spektrum, autistik dan sebagainya. Adakah itu juga termasuk di dalam kategori khas ini atau bagaimana? Iya, sebab dia dalam khas tu ada beberapa pecahan untuk pendidikan khas. Tapi yang untuk di SMB KV Shah Alam khususnya kita murid-murid terpilih melalui ujian saringan untuk memasuki sekolah yang boleh menguasai 3M dan juga boleh mengurus diri. Okey, itu adalah kriteria yang asaslah untuk pelaksanaan ini. Okey, dan Cikgu Kalai kalau kita dengar cara cikgu bercakap, Cikgu Kalai ni tegas orangnya ni. Memang saya garang. Memang garang, dengar tu. Saya baik tak buatan. Itulah. Garang ada tempatnya. Betul, garang yang kata nak mendidik, penyayang kan. Okey, kita nak tahu juga kalau kita mungkin masyarakat di luar sana, penonton khususnya, mereka nak tahu kadang-kadang ibu bapa ni kita memang menghantar anak kita, kita melihat perkembangan anak-anak kita. Tapi along the process tu kan mungkin sukarnya hanya guru saja yang tahu. Bagaimana setiap daripada satu murid tu guru juga yang tahu. Apa agaknya pengalaman manis Cikgu Kalai yang mungkin tak pernah dilupakan, tak boleh dilupakan? First thing saya buat untuk murid saya kan, saya akan tackle parents dulu. Sebab kebanyakan parents kan kalau murid tu lemah, murid belum menguasai itu, dia rasa macam rendah diri lah. Tapi saya tackle parents dulu. So kalau saya dapat kerjasama daripada ibu bapa, senang untuk saya untuk mendidik anak-anak mereka. Jadi tapi
kalau disebut sebagai pengalaman, tahun 2019 tu tahun yang memang saya tak dapat nak lupakan. Okey, apa tu? Tahun 2019 tu saya ada bilangan murid pemulihan yang ramai. Okey. Maksimum kami punya murid pemulihan 15 orang. So memang dapat maksimum lah. Daripada 15 tu 10 orang murid tak kenal huruf. Satu culture shock. Culture shock untuk saya lah. Sebab selama saya mengajar tak pernah pun ada sampai 10 orang murid. Tahun 2 lagi tak kenal huruf. And then macam-macam kaedah, macam-macam teknik saya buat. And then adalah dengan kerjasama pentadbir saya buat program untuk mereka. Mari kenal asas. So saya buat program tu dari 8 pagi hingga pukul 12 tengah hari. Mereka berada dengan saya. So dapatlah saya tengok perubahan daripada murid itulah. So saya buat kaedah tersendirilah. Saya panggil dia kaedah kecambu. Apa itu kecambu? Apa maksudnya? Bukan kelambu Kecambu. Kecambu. Okey, kita Kenal, dengarkan. cam dan bunyi. Macam mana kenal? Okay. Sebab masa saya tengok murid tu kan, 10 orang, dia orang penguasaan mereka berbeza-beza. Ada saya tunjukkan huruf H kan. Mereka perlu sebutkan dari A hingga H baru mereka kenal H tu huruf H. So apa yang saya buat, saya hasilkan inovasi untuk mereka. Antaranya roda putar kecambu. Ni mungkin ada kita boleh nampak dekat dalam visual ni kita. Menarik ni. Ini di bilik darjah Cikgu Kala. Okey, roda putar kecambu tu saya mulakan daripada huruf. Contohnya 2 huruf saya akan tunjuk. Bentuk sama. Macam L dengan H mempunyai lebih kurang sama. L, kemudian baru kita kena jadikannya H. N, jadikannya M. V, jadi W. So, saya tak ikut urutan. A sampai Z, saya tak ikut urutan. Saya pun boleh implement dalam mengajar. Ini. Kita boleh mengajar juga. Okey, saya bersetuju dengan Cikgu Kala ini sebenarnya. Kalau kita lihat kemampuan anak-anak ini berbeza-beza. Bakat mereka juga berbeza-beza. Ini mungkin ada antara di kalangan masyarakat, ibu bapa yang masih lagi tidak faham dan kita akan terus perincikan lagi lah bersama dengan guru-guru kita. Okey, kekal bersama dengan kami kerana ini satu perbincangan yang cukup menarik. Jadi selamat Hari Guru, jangan ke mana-mana, kita berehat seketika. Selepas ini. Kecambu. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, kembali bersama dengan Cikgu Farin dan juga Cikgu Fatin. Awak kalau cikgu, awak cikgu apa? Saya cikgu pendidikan seni lah. Cikgu muzik ke? Saya pilih saya cikgu PJ. Ramai nak pergi kelas PJ tu. Tapi kalau cakap mengenai kelas muzik, dulu kita memang excited dalam banyak-banyak subjek. Kita nak pergi kelas muzik sebab kita nak main kerincing lah, marakas lah kan. Saya recorder paling saya gagal. Kenapa? Memang saya tak pandai. Baik, baiklah. kita kembali bersama dengan Cikgu Asia. Cikgu Asia, kata dia dengan Cikgu Kala sendiri berkongsi pengalaman secara kreatifnya untuk mendekati anak-anak ini dengan cara tersendiri. Mungkin Cikgu Asia ada cara yang tersendiri dalam mendidik anak-anak ini. Mungkin dalam cara yang berbeza yang mungkin ramai yang tidak tahu. Okey, di sekolah pendidikan khas vocational, murid-murid dilatih untuk belajar kemahiran. Okey, kemahiran yang dari segi halus ataupun kasar. Okey, saya mengajar operasi peluaran batik lukis tahap 3. Jadi murid-murid ini ambil SKM dari tahap 1, 2 dan 3. Jadi untuk mengajar murid yang ketidakupayaan pendengaran dengan pembelajaran berbeza. Baik. Okey, cara pendekatan guru pun kena berbeza. Sebab kategori berbeza, pendekatan berbeza sebab penerimaan pun berbeza. Jadi cara tak boleh terlampau garang, tidak boleh terlampau lembut. Contoh kalau untuk pembelajaran, cikgu kena tegas. Dan tegas kena lembut. Sebab murid ni kadang dia beremosi. Bila beremosi, kalau terlampau garang, murid jadi macam takut nanti kan tak nak masuk kelas sebab cikgu garang. Kalau yang pendengaran pula, dia kena lembut. Sebab kita kena face to face tu nak berisyarat dengan dia. Betul. Berhadapan. Sebab ekspresi muka cikgu tu penting bila mengajar. Sebab dia tidak mendengar, kita menggunakan bahasa isyarat tu dia faham. Dia kadang macam berlakon pula kalau kita mengajar dalam kelas. Kan? Saya boleh jadi cikgu insya-Allah. Okey, tapi ini yang cukup menarik. Saya nak ramai juga tahu bahawa potensi anak berbeza. Cara kita mengajar juga berbeza. Kalau satu masa dahulu mungkin kita beranggapan di atas kertas keputusan dan sebagainya itu penting. Tapi kita tak boleh nafikan sekarang ni skill ataupun pelbagai skill juga penting. Untuk anak-anak khas dan pemulihan yang berbeza ini yang kita rasakan ada keistimewaan itu sendiri. Ada tak di satu-satu sudut mereka lebih ataupun
luar biasa berbanding anak-anak yang dikatakan normal ini sebenarnya. Bagaimana Cikgu Kala dulu? Ada. Macam saya kan, kalau murid-murid saya dah menguasai, dia masuk ke arus perdana, ada setengah murid tu dia lagi menyerlah daripada murid-murid arus perdana. So adalah potensi dia. Kita dah bagi dia apa yang diperlukan di sini. Dia dah tahu apa yang dia perlukan, jadi dia boleh menyerlahkan diri dia. Dia sudah ada keyakinan untuk belajar di arus perdana, mengikut kawan-kawan yang lain. Tapi kalau kita lihat daripada perkembangan sekarang dengan dahulu, sekarang murid pemulihan lebih ramai. Dulu tak ramai sangat. Perbezaannya. Perbezaan Kenapa dia. agaknya? Rasanya sebab dulu kalau nak tengok perbezaan tu banyak. Sekarang lebih kepada VAKT. Fokus murid kita tu lebih kepada VAKT, visual, audio, kinestetik, tactile. Macam saya lebih kepada hands-on untuk murid. Saya hasilkan inovasi untuk murid saya. Saya bukannya nak masuk pertandingan inovasi je. Saya hasilkan inovasi saya untuk kegunaan murid saya. Untuk kegunaan saya pula, saya masuk inovasi. So, adalah two way lah kan. Untuk saya pun saya gunakan, untuk murid saya pun saya gunakan. Ada kelebihan untuk dua kelebihan pihak. Ya. Tapi kalau untuk murid pemulihan kan, perkembangan teknologi sekarang tu menyukarkan mereka untuk dapatkan maklumat. Sebabnya kan mereka belum menguasai lagi 3M tu, asal tu belum Ini menguasai. cabaran terkini lah guru-guru kan. Tapi kalau dulu fokus mereka masa cikgu mengajar, memang dia orang boleh fokus. Tapi sekarang kita kena tackle mereka dahulu sebelum kita mulakan pengajaran. Macam saya dulu kat kelas. Nampak macam saya tak belajar. Tapi alhamdulillah saya skor. Cemerlang. Okey, Cikgu Kala, saya tertarik dengan tadi kata murid yang menyerlah itu. Saya pasti yang mana individu ataupun murid berkenaan bukan sahaja mereka berjalan sendiri. Dorongan daripada ibu bapa dan juga pihak sekolah, guru khususnya. Bagaimana agaknya untuk cikgu meminta ibu bapa di luar sama-sama dalam memainkan peranan untuk kita memberi perkembangan? Cabaran saya dekat sekolah itu kehadiran murid. Kalau murid itu hadir ke sekolah, kami rela meluangkan masa kami untuk mengajar murid ini. So, saya ingin meminta ibu bapa di luar sana, hantarlah murid ke sekolah. Kami di sekolah akan membimbing mereka sehingga berjaya. Nampak tak? Betapa cikgu dengan ikhlas tertunggu-tunggu murid tu. Ingin setiap hari pagi kita akan tengok murid tu hadir ke tak hadir. Kalau hadir, saya akan cari peluang pergi tarik dia, ajar dia dekat kelas. Baik, tu Cikgu Aziah sendirilah. Kadang-kadang antara cabaran guru-guru lah kita bukan juga keluhan sekarang ni adalah di mana ibu bapa tidak memahami tugas sebenar guru dan kemudian menyerahkan sebulat-bulatnya mendidik anak. Dan kemudian bila anak tak berjaya, anak tak main, tak apa, diserahkan sebulat-bulat kepada guru. Okey, jadi mungkin dari sudut ni juga Cikgu Aziah ada pendapat tersendiri yang mungkin boleh dikongsikan juga dengan para ibu bapa di luar sana. Okey, macam saya, sekolah saya sekolah asrama. Asrama harian, tapi majoriti murid duduk di asrama. Jadi memang ada isu yang parents hantar anak tak ambil ataupun budak macam dia biar je anak dia weekend tak balik, ada juga isu. Cuma macam kami memang akan sentiasa berhubung sebab sekarang kan bila zaman sekarang ada grup WhatsApp group family kan dengan parents. Jadi cikgu akan sentiasa berhubung dengan parents untuk maklumkan tentang anak. Jadi dekat situlah kita minta, kita bagi jadual hari minggu ni balik. Jadi parents kena ambil supaya mendekatkan sebenarnya anak dengan parents ni. Perhatian dan kasih sayang. Kadang dia kurang kasih sayang, dia efek pada diri dia juga, anxiety, dia tak nak bergaul, emosi. Mungkin anak-anak seperti ini, kalau pendapat saya lah, mereka mungkin ada rasa rendah diri mereka tersendiri yang selesai memerlukan motivasi dan juga pujian dan juga sokongan daripada ibu bapa sebenarnya. Tak kira lah khas maupun pemulihan sebenarnya. Betul, setuju Cikgu. Saya setuju. Sebab bagi saya, untuk anak berjaya, perlulah sokongan yang padu daripada semua pihak, terutamanya ibu bapa. Sebab kalau di sekolah pendidikan khas vocational, anak-anak ni dilatih tentang kemahiran. Jadi bila dia dah dapat menguasai kemahiran tu, dia ada program transisi ke kerjaya. Dari situ peranan ibu bapa sangat penting sebab masa itulah dia nak latih anak dia memasuki alam kerjaya, dia kena
fokuskan anak supaya ada disiplin untuk bekerja. Dia tak boleh tinggalkan anak dekat situ. Maksudnya anak dia kena pergi kerja, kena pastikan anak ikut waktu bekerja, masuk pukul 8, balik pukul 5. Dia tak boleh biarkan. Dan mereka boleh membina kerjaya dan berdikari dan membina karier sendirilah. Betul, saya setuju. Sebab apa? Misinya adalah satu. Walaupun dari pendidikan khas, pemulihan, kita melahirkan generasi yang mungkin ada kemahiran mereka tersendiri. Bagaimana pula kalau ada segelintir ibu bapa di luar sana yang mereka dalam yakin tak yakin, mereka tak tahu kebolehan anak ataupun mempunyai masalah terhadap anak itu, tapi mereka tidak menghantar di saluran ataupun sekolah yang tepat. Apakah agaknya implikasinya? Mungkin Cikgu Kala boleh cerahkan. Macam saya kan, saya ada pernah lihat 2-3 kes dekat sekolah saya lah. Kalau macam saya pemulihan, ada 3 tahap murid. Murid yang boleh terima apa yang kita ajar dengan cepat. Ada yang murid tu tak boleh terima, mengambil masa yang lama. Jadi yang murid yang lemah itulah dikategorikan murid masalah pembelajaran. So bagi pihak saya akan berbincang dengan pentadbir. So kami akan panggil parents tu datang ke sekolah, berbincang dengan mereka. Mungkin murid ni ada masalah pembelajaran, boleh tak bawa pergi jumpa doktor. Tapi takat itu saja. Mereka tak nak bawa pergi jumpa doktor. So murid itu ketinggalan di dalam kelas, ketinggalan dalam kelas pemulihan. So kami kesian dengan murid itu. Walaupun dah beritahu 2-3 kali, masih mereka tiada kesedaran. Macam parents ni kurang kesedaran lah tentang masalah pembelajaran murid-murid itu. Ataupun sebenarnya mungkin ada ibu bapa yang mungkin ada tanpa prejudis lah, yang mungkin ada rasa ego mereka, penafian, denial bahawa anak mereka sebenarnya tak patutnya berada di kelas itu. Ada juga kes macam tu. Pernah juga mereka datang bagi tahu kami lah, dia tak ada masalah, cuma dia lemah, itu sahaja. Sedangkan saya kira kalau tidak tepat, mungkin itu merugikan anak itu sendiri. Sebenarnya sebab kalau kita tak mencongkir daripada awal, walaupun apa sahaja mungkin kekurangan, tapi pastinya ada kelebihan terletak pada murid berkenaan. Okey, kita ada juga komen-komen. Terima kasih banyak-banyak. Kita leka dalam bersembang-sembang ni. Betul. Okey, ini ucapan selamat Hari Guru buat guru-guru yang dikasihi lagi disanjungi, juga dihormati. Andalah pendidik dan pembimbing generasi kini menjadi cendekiawan yang cemerlang. Daripada Radika Muniandi. Okey, baik, terima kasih untuk komen anda. Dan Cikgu Asiah, kalau kita lihatlah sebenarnya kalau guru adalah satu karier, tetapi mungkin menjadi seorang guru di pemulihan, guru khas ini juga satu cabang yang berbeza. Memang mungkin cita-citanya ke arah itu ataupun secara tak langsung, dan bagaimana perasaan itu terbitlah dan mungkin berbeza dengan guru-guru lain? Saya sebenarnya sebelum menjadi seorang guru ni tak ada langsung pengalaman ataupun asas pendidikan khas. Jadi peluang untuk mendidik itu saya anggap sebagai satu cabaran untuk saya mendidik dan mengenali anak-anak khas ini. Memang asalnya saya tak mohon untuk masuk ke pendidikan khas, tapi bila ditempatkan tu kita terimalah. Sebab guru rasanya di mana-mana ditempatkan dia kena orang kata kalau campak ke pulau kan akan apa tu, lupa pula dia punya pulau macam mana jadi ketam. Ada tak kita ada perkongsian pulau ketam? Betul. Okey, dan kita fahamlah maksudnya penerimaan dan juga kita akurlah dan itu tempat kita kan. Mungkin Cikgu Kalai pula nak kongsikan dalam kita mendidik, mengajar, pastinya ada orang kata memanglah banyak cabarannya, tapi itu sebenarnya terapi untuk Cikgu Kalai juga melihat anak-anak Cikgu Kalai. Betul. Saya kan amalkan prinsip sendiri. Sebelum saya jadi guru tu kan, masa kita belajar dulu, apa cita-cita nak jadi guru. Saya pun. Dan ada masa tu kan saya nak jadi polis pula. Dah tukar. Jadi tukar jadi polis. Tapi kan tapi saya tetap amalkan prinsip tu. Prinsip ASP. Okey. Apa itu ASP? Apa itu? Banyaklah benda kita belajar ni. Adil. Sabar. Sabar. Penyayang. Adil, sabar. 3 prinsip ni saya amalkan. Kita perlu adil kepada semua murid tanpa mengira agama dan bangsa. Dan juga tidak kalau kaya miskin jangan kira yang tu. Itu adil. Sabar. Kan murid itu bermacam-macam. So yang senang terima apa yang kita ajar,
kita move on. Yang tak terima tu, kita buatlah sesuatu. Sabar, kita tidak boleh berputus asa. Kita perlu berusaha. And then kita, macam saya hasilkan inovasi untuk dia supaya mereka betul-betul dapat menguasai kemahiran tu. Penyayang sebabnya apa? Kebanyakan murid saya dia orang dari rumah kebajikan. Tiada kasih sayang daripada ibu bapa. Jadi sebagai guru di sekolah, kita lah jadi ibu bapa mereka. Luahkan kasih sayang kepada mereka. Sebagai balasan, mereka boleh belajar. Itulah. Ini kalau anak murid cikgu kalau tengok ni. Betul. Ada cikgu kita garang. Dia nak jadi polis sebenarnya. Bangga dia sebenarnya. Okey, saya dapat kiriman teks ni daripada kawan saya Eva. Dia kata best lah teknik cikgu Kalai tu. Mungkin dia nak guna pakaikan dalam kehidupan untuk mendidik anaknya. Mungkin boleh juga cikgu Kalai kan? Boleh. Okey. Baik, di penghujung perbincangan kita, kalau boleh sebenarnya sembang banyak lagi, cukup menarik dengan guru-guru yang sangat istimewa ini. Tapi mungkin kita nak dengar pesanan akhir pada Cikgu Asya dan juga ucapan Hari Guru anda kepada semua warga pendidik di luar sana. Silakan. Cikgu Asya. Okey, terima kasih. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada guru-guru yang pernah mengajar saya, kepada rakan-rakan guru di SMPKUD Shah Alam, kepada guru-guru pendidikan khas dan kepada warga pendidik di seluruh negara. Okey, saya buat bahasa isyarat ya. Silakan. Okey, guru insani, pemangkin generasi madani. Terima kasih cikgu. Jom kita buat terima kasih cikgu tu Farin. Terima kasih cikgu. Cikgu. Okey, kalau macam ni saya cikgu. Okey, cikgu Kalai pula. Silakan. Panjang. Boleh. Okey, saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada guru-guru di sekolah saya, SJKT Jalan Fletcher Kuala Lumpur, guru-guru pemulihan wilayah Keramat dan juga Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan. Saya tidak ketinggalan juga kepada pegawai pemulihan saya, Puan Adel, Puan Baizati, Encik Azmi, pegawai di jabatan Encik Wan, Encik Syukri dan juga semua guru di Malaysia. Akhir sekali. Akhir. Selamat Hari Guru kepada guru-guru yang telah mendidik saya sehingga saya menjadi pendidik pada hari ini. Baik sikit Cikgu Kalai. Dia terasa betul. Saya terasa ingat cikgu-cikgu saya. Okey, dan kita tak nak ketinggalan juga untuk baca komen-komen anda. Ini daripada Siti Aisyah. Selamat Hari Guru juga dari saya di Sekolah Menengah Kebangsaan Permatang Bonglai, PIDA 3. Itu dari Siti Aisyah. Dan ini dari Mirzal Muzamir. Selamat Hari Guru kepada Cikgu Malik Abbas yang berada di SK Rantau di Langkonawit, Sibu, Sarawak. Moga maju jaya dalam hidup. Okey, sekali lagi kita nak ucapkan terima kasih. InsyaAllah kita ada rezeki kita boleh berbual panjang lagi kepada Cikgu Siti Aisyah Alang Acik dan juga Cikgu Kala Shelvi, anak perempuan Jaya Mohan. Terima kasih bersama kami di Wanita Hari ini. Terima kasih kerana telah mengalu-alukan kami, kehadiran kami. Dan selamat Hari Guru terima untuk kedua-duanya. Satu suasana yang berbeza di Wanita Hari pada hari ini. Baik, kita berehat seketika. Ada banyak lagi perkongsian menarik yang kami ingin kongsikan bersama dengan anda. Jangan ke mana-mana. Selepas ini. Wanita Hari ini. Wanita Hari ini. Lima prinsip rukun negara. 5 prinsip rukun negara. Lima prinsip rukun negara harus menjadi cara hidup kita, bukan sekadar saja sekali-sekala dibaca semata. 5 prinsip rukun negara telah menjadi teras pemaduan membentuk satu negara tanpa mengira agama dan bangsa. Amalkanlah harian kita mengira tua muda menegakkan warisan kita. 5 prinsip 5 prinsip
kesusilaan. Amalkanlah negara kami, harian kita tanpa mengira tua muda menegakkan warisan kita. Lima kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Itulah 5 prinsip rukun negara. Amalkanlah negara kami, harian kita tanpa mengira tua muda menegakkan warisan kita, menegakkan warisan kita. Wow. Oh, dah habis. Cikgu, mari bersama dengan kita. Okey, baik. Tepukan untuk kita semua. Cikgu-cikgu daripada luar biasa hari ini. JPN Selangor di bawah pimpinan Cikgu Ong Segong bersama dengan kita di sini, Cikgu Ong. Kita nak paslah Okey, kita nak tanya jugalah bagaimana dan apakah perasaan hari ini bersama kita di Wanita ini dan juga menyambut Hari Guru pada tahun ini bersama dengan kumpulan guru-guru choir ini. Silakan. Saya berasa sangat bangga dan gembira kerana inilah kali pertama choir JPN Selangor kami dijemput untuk naik ke pentas TV3. Wow, tepuk tangan kami sikit. Rasa sangat gembira dan sangat bangga dapat meraihkan Hari Guru di sini. Ya, kita pun rasa seronok juga dapat bersama dengan guru-guru dan juga Cikgu Ong dapat dengar secara live choir ni kan. Betul. Memang seronok lagu yang pertama ni. Nanti ada lagi. Oh, okey. Suka lagu tu. Okey, kita tak je guru-guru yang ada di belakang. Okey, mungkin cikgu kita ni boleh kenalkan diri dan mungkin buat sebarang ucapan lah kepada para guru, mungkin mewakili diri sendiri dan juga sekolah anda. Silakan. Baik, saya Cikgu Loh Ah Chen ya, daripada SMK Bandar Puchong Jaya B. Saya mewakili semua guru-guru. Selamat Hari Guru, Happy Teachers Day to all. Terima kasih kepada semua guru. Okey, saya nak tahu juga dalam ramai-ramai cikgu ni siapa yang paling lama sekali bertugas? Paling otai sekali. Mana? Tak, selalu Farin. Ya. Selalu cikgu suruh murid angkat tangan. Saya nak suruh cikgu angkat tangan. Cikgu angkat tangan. Baik, cikgu. Mana? Okey, seorang. Tak apa. Okey. Cikgu, silakan. Mungkin kongsikan sedikit pengalaman manis anda dan juga ucapan anda untuk hari inilah. Dah berapa lama berkhidmat dan di sekolah mana, cikgu? Silakan. Selamat sejahtera semua. Saya Mak Laifan dari SMK Subang Utama. Bawa sikit, cikgu. Ramai sikit ni. Okey. Saya mula berkhidmat tahun 1989 di Pahang. Dan saya gembira menjadi seorang guru dan berkhidmat untuk negara. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru. Ada seorang ni saya tengok manis senyuman cikgu tu. Jadi cikgu. Silakan. Alright, selamat Hari Guru kepada semua. Saya Puan Wikneswari dari SMK Puchong Utama 1. So, we teachers, we are great, we are awesome. Alright, so we will continue to teach our dear students, alright, forever and ever. Okay? Satu ucapan. Okay. Mungkin saya juga secara peribadi ingin menyatakan kepada masyarakat dan ibu bapa di luar sana, teruslah menyokong kerja guru ini. Tanpa guru, anak-anak kita mungkin hilang hala tuju. Jadi limpahkan kasih sayang juga kepada mereka. Terima kasih dan juga apresiasi kita kepada para guru. Dan juga sekolah anak saya juga ni. Ada guru-guru SKTTDI 2. Saya ucapkan terima kasih. Teruslah didik anak saya dengan baik dan juga anak-anak di sana. Betul. Sama-sama lah kita mainkan peranan ibu bapa dan juga guru-guru untuk kita membimbing anak kita untuk menjadi seseorang yang berjaya.
sekolah anak awak? Anak saya ada 10 sekolah sebab dia tadika. So semua yang pernah mengajar anak saya, terima kasih banyak-banyak. Dan juga guru-guru kami berdua dari kecil hingga sekarang. Mungkin sedikit sebanyak mungkin tidak terbalas jasa mereka sebenarnya. Baik, ini satu yang istimewa. Seperti mereka janjikan, kita nak dengarkan satu ucapan Hari Guru daripada kumpulan choir ini. Penuh bersemangat. Daripada cikgu. Mungkin kita ke tepi sikit, Fatin. Okey, jom kita. Kita duduk kat hujung. Okay, silakan Cikgu Ong. Ucapan Hari Guru dari anda semua. Selamat Hari Guru. Itu dia, Selamat Hari Guru untuk semua. Cukup meriah pada hari ini. Dan kebiasaannya Fatin, hari Selasa mereka ternanti-nantikan masak dan makan apa. Tapi hari ini kita utamakan para guru kita. Dan kita akan bawakan pada hari esok. Apa esok agaknya menu kita? Esok kita bawakan menu sup-sup. Ada sup gearbox, sup tulang dan pelbagai menu beraneka sup lah. Jadi pastikan kembali bersama kami jam 12.30 hari esok. Hari ini kita terus raikan para guru kita. Dan ini terus menjadi lagu kegemaran saya sepanjang zaman. Kami, Guru Malaysia. Kami tinggalkan anda sini. Assalamualaikum dan jaga diri. Selamat Hari Guru untuk anda. Terima kasih. Kami sayang cikgu. Nak nyanyi sekali? Ya, sini kat sini. Ambil tempat. Kami Guru Malaysia, berikrar dan berjanji, mendidik dan memimpi putra-putri negara kita. Pada seri paduka, kami tumpahkan setia, rukun negara kita, panduan hidup kami semua. Di bidang pembangunan, kami tetap bersama, membantu membina negara yang tercinta. Amanah yang diberi, kami tak persiakan. Apa yang kami janji, tunai tetap kami tunaikan. Di bidang pembangunan, kami tetap bersama, membantu membina negara yang tercinta.